Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Abi Azri untuk berkongsi dengan kamu tentang subjek sains. InsyaAllah kita akan kupas satu persatu topik sains pada sesi kali ini. Jom sama-sama kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak Abi semua? Abi harapkan kamu semua dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya, insya-Allah. Baiklah, pada hari ini Abi akan berkongsikan dengan kamu satu topik, iaitu pengelasan haiwan sains tahun 3. Abi harapkan kamu semua sudah bersedia. InsyaAllah, sekiranya kamu sudah bersedia, kamu boleh rujuk buku teks kamu di muka surat 59 tajuk haiwan, ataupun boleh rujuk kepada nota yang Abi berikan kepada kamu. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh tentang tajuk kita pada hari ini, kita lihat dulu objektif kita pada sesi kali ini. InsyaAllah, di akhir pembelajaran ini kita akan dapat yang pertama, mengelas haiwan mengikut tabiat pemakanan. Yang kedua, membanding dan membezakan kegigian haiwan herbivor, omnivor dan karnivor. Dan yang ketiga, dapat mengetahui perubahan tabiat pemakanan haiwan. Jadi Abi harapkan untuk sesi kali ini kita akan cuba mencapai ketiga-tiga objektif berikut. Baiklah anak-anak sekalian, di bawah tajuk pengelasan haiwan terdapat 3 subtopik utama yang kita akan kupaskan satu persatu. Subtopik yang pertama ialah tabiat pemakanan haiwan. Subtopik yang kedua, kegigian haiwan. Dan subtopik yang ketiga ialah perubahan tabiat pemakanan haiwan. Baiklah anak-anak, kita pergi kepada subtopik yang pertama, tabiat pemakanan haiwan. Kamu tahu ke apakah tabiat pemakanan haiwan? Okey, kita lihat dulu gambar rajah berikut. Di dalam buku teks kamu juga pada muka surat 60 terdapat ada satu gambar rajah yang terdiri daripada haiwan-haiwan berikut, iaitu arnab, burung helang, ular, ayam, gajah dan juga monyet. Kamu perhatikan gambar-gambar berikut dan cuba kamu berikan kepada Abi apakah tabiat pemakanan ataupun apakah makanan bagi haiwan-haiwan berikut. Baiklah, kita semak satu persatu apakah makanan yang dimakan oleh haiwan-haiwan tadi. Kita lihat arnab. Apakah yang dimakan oleh arnab? Siapa yang jawab tumbuhan tadi? Betul. Arnab makan tumbuhan. Kita lihat pula burung helang. Burung helang jika dilihat pada gambar berikut, dia makan cacing. Jadi apakah yang dimakan oleh burung helang? Burung helang makan haiwan lain. Baik, kita lihat pula contoh haiwan yang ketiga, iaitu ular. Dalam gambar jelas kelihatan ular makan seekor tikus. Ini kita lihat. Ya, betul. Ular makan haiwan lain. Kita lihat pula pengelasan haiwan yang berikutnya. Ayam. Terdapat 2 ekor ayam di situ. Satu ayam yang makan dedak, satu lagi ayam yang makan cacing. Jadi apakah pengelasan bagi haiwan ayam? Ayam dikelaskan sebagai haiwan yang makan haiwan dan juga haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Baiklah, kita tengok contoh yang kelima. Gajah. Sudah jelas kat situ kita lihat gajah makan dedaun. Jadi kita kelaskan gajah sebagai haiwan yang makan tumbuhan. Dan yang terakhir, monyet. Di dalam gambar tersebut ada 2 ekor monyet. Monyet yang di hadapan makan buah-buahan, manakala monyet di bahagian belakang makan kutu ataupun haiwan lain. Jadi apakah pengelasan haiwan bagi monyet? Monyet makan haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Bagus. Siapa yang berikan jawapan yang tepat dan betul, anda boleh dikira sebagai seorang yang hebat kerana telah mengetahui pengelasan ataupun mengetahui makanan bagi haiwan-haiwan berikut. Sekarang ingin Abi tanyakan kepada kamu, bagaimanakah kita boleh mengelaskan haiwan-haiwan tadi?
Ada 6 ekor haiwan. Bagaimanakah cara untuk kita mengelaskan haiwan berikut? Siapa tahu? Jawapannya ialah sudah tentu melalui tabiat pemakanan haiwan tersebut. Jadi kita lihat satu persatu. Pengelasan haiwan yang pertama ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan. Sebagai contoh, arnab dan juga gajah. Pengelasan haiwan yang kedua ialah haiwan yang makan haiwan lain. Sebagai contoh, burung, helang dan juga ular. Pengelasan haiwan yang ketiga ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan haiwan lain. Sebagai contoh, ayam dan juga monyet. Jadi terdapat 3 pengelasan haiwan yang kita tahu. Apakah 3 pengelasan haiwan tersebut? Yang pertama herbivore, yang kedua carnivore dan yang ketiga ialah omnivore. Herbivore ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan, carnivore ialah haiwan yang makan haiwan lain dan omnivore ialah haiwan yang makan tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan lain. Abi harapkan kamu faham dan jelas tentang pengelasan haiwan-haiwan ini. Alhamdulillah, selesai sudah subtopik yang pertama tentang pengelasan haiwan. Kita pergi pula kepada subtopik yang kedua, kegigian haiwan. Tahukah kamu haiwan mempunyai kegigian yang berbeza? Haiwan yang berbeza makan makanan yang berbeza. Makan makanan yang berbeza sudah tentu mempengaruhi struktur kegigian haiwan yang berbeza. Oleh itu, setiap kelas haiwan ini mempunyai struktur kegigian haiwan yang berbeza. Mari kita lihat satu persatu. Haiwan juga sama seperti manusia mempunyai gigi kacip, gigi taring dan juga gigi geraham. Ketiga-tiga gigi ini sangat penting dan saling berkait antara satu sama lain. Oleh itu, kita perhatikan satu persatu contoh berikut. Kegigian haiwan, kita ambil contoh lembu mewakili herbivore iaitu makan tumbuhan sahaja, singa mewakili carnivore makan haiwan lain sahaja dan juga monyet mewakili kelas omnivore yang makan tumbuhan dan haiwan. Kita akan lihat bagaimanakah kegigian bagi kategori ataupun kelas-kelas haiwan berikut. Kita pergi kepada haiwan herbivore terlebih dahulu. Haiwan herbivore mempunyai gigi kacip yang kuat, tujuannya untuk memotong makanan. Dan mempunyai gigi geraham yang lebih besar, tujuannya ialah untuk melumat makanan. Kita lihat dulu struktur gambar rajah berikut. Berikut ialah struktur kegigian haiwan herbivore. Kita dapat lihat gigi geraham yang besar untuk melumatkan makanan seperti tumbuh-tumbuhan ataupun rumput-rumput kering dan juga gigi kacip yang kuat untuk memotong makanan. Kita beralih pula kepada kegigian haiwan karnivore. Haiwan karnivore mempunyai gigi taring yang lebih tajam, panjang dan runcing berbanding dengan haiwan lain. Tujuannya adalah untuk mengoyakkan makanan. Selain itu, ia juga mempunyai gigi kacip yang tajam dan kecil. Tujuannya untuk memotong makanan dan juga mempunyai gigi geraham untuk melumat makanan. Kita lihat struktur gigi singa ataupun gigi haiwan karnivore. Gigi kacip yang tajam dan kecil untuk memotong makanan terlihat di bahagian hadapan dan juga gigi taring yang runcing dan panjang juga di bahagian depan untuk mengoyakkan daging dan gigi geraham berada di belakang untuk melumatkan makanan. Kita pergi kepada contoh kelas haiwan yang terakhir iaitu haiwan omnivore. Haiwan omnivore mempunyai gigi taring yang runcing dan pendek. Tujuannya untuk mengoyakkan makanan. Selain itu, ia juga mempunyai gigi kacip yang tajam dan kecil. Tujuannya untuk memotong makanan dan dia juga mempunyai gigi geraham untuk melumatkan makanan. Jadi kita boleh lihat struktur gigi monyet. Gigi kacip yang tajam dan kecil, gigi taring yang runcing dan pendek dan juga gigi geraham untuk melumatkan makanan. Kerana monyet adalah kategori omnivore yang makan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Baiklah anak-anak Abi sekalian, cuba kamu perhatikan gambar rajah berikut.
Adai, susahnya nak potong rumput ni. Macam mana aku nak makan rumput ni? Mengapakah kambing tidak dapat memotong rumput dengan mudah? Abi nak kamu simpan jawapan kamu, kita akan bincang nanti. Kita lihat pula gambar yang kedua. Susahnya nak koyakkan daging ni. Dah lah lihat, susah pula nak gigit. Nampak? Mengapakah singa sukar untuk mengoyakkan daging? Tadi kambing, sekarang singa. Persoalan-persoalan ini Abi kongsikan dengan kamu untuk kamu berikan perkongsian jawapan kamu kepada Abi. InsyaAllah kita akan berkongsi jawapan ini bersama-sama. Alhamdulillah, selesai sudah subtopik yang pertama dan juga subtopik yang kedua. Kita pergi pula kepada subtopik yang ketiga, iaitu perubahan tabiat pemakanan haiwan. Bagaimanakah tabiat pemakanan seekor haiwan itu boleh berubah? Haiwan yang telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya, kita lihat daripada tabiat pemakanannya omnivore telah bertukar kepada karnivore. Ini adalah haiwan apa? Betul, ini adalah haiwan beruang kutub. Beruang kutub kategori haiwan omnivore. Namun begitu, ia telah mengalami perubahan tabiat pemakanan semula jadinya daripada omnivore menjadi karnivore. Mengapakah perkara ini berlaku? Secara semula jadi, beruang ialah haiwan omnivore, iaitu makan tumbuhan dan haiwan. Namun begitu, beruang kutub telah mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Ia dikelaskan sebagai haiwan karnivore, iaitu haiwan yang makan haiwan sahaja. Jadi sama-sama fikirkan, mengapakah perkara ini berlaku? Adakah kamu ada jawapan tersendiri yang kamu boleh kongsikan dengan Abi? Jawapannya ialah kerana beruang kutub tinggal di kawasan yang diliputi ais. Kawasan yang diliputi ais ialah kawasan yang tiada tumbuhan yang tumbuh. Oleh sebab itu, ia hanya boleh makan haiwan lain saja. Makna kata, dekat kawasan yang bersalji tidak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Jadi, beruang kutub tiada pilihan, melainkan hanya makan haiwan saja. Jadi, tabiat pemakanannya berubah daripada omnivore kepada karnivore. Baiklah, berikan kepada Abi contoh haiwan lain yang mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Sekiranya kamu ada jawapan, boleh kongsikan jawapan kamu dengan Abi. InsyaAllah kita akan sama-sama berbincang dan mengetahui contoh haiwan lain yang mengalami perubahan tabiat pemakanannya. Alhamdulillah, selesai sudah tajuk kita pada hari ini. Setiap subtopik telah kita bincangkan, telah kita huraikan bersama-sama. Jadi, Abi tinggalkan kamu dengan sedikit latihan kendiri untuk kamu selesaikan dengan sempurna. Seperti biasa, Abi ingatkan kamu supaya buat ulang kaji terlebih dahulu. Rujuk semula nota yang Abi beri, ataupun rujuk semula buku teks kamu, ataupun rujuk semula video ini untuk pastikan kefahaman kamu tentang tajuk pada sesi kali ini. InsyaAllah selesai kamu buat ulang kaji, barulah kamu boleh jawab soalan latihan-latihan yang diberikan. Mudah-mudahan latihan ini menjadi pengukuhan untuk tajuk kita pada hari ini. Abi kira sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Abi harapkan apa yang Abi kongsikan ini bermanfaat kepada kamu dan insyaAllah kamu akan menggunakannya sebaik mungkin. Itu sahaja daripada Abi. Wallahu a'lam. Terima kasih. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.